Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okey semua, hari ni cikgu nak ulang kaji tajuk bab 3 penakulan logik. Baik. Okey, dalam penakulan logik ni cikgu nak tumpukan tajuk khusus untuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi dan juga menyelesaikan masalah melibatkan penakulan logik. Okey, macam mana nak membentuk hujah induktif yang kuat? Okey, pertama sekali kita mesti teliti beberapa contoh ataupun situasi yang khusus. Kemudian kita buat kesimpulan secara umum. Sebelum tu kita mesti perhatikan ciri yang sepunya ataupun ciri yang sama. Baik, tengok contoh pola yang cikgu bagi ni. Okey, contoh diberi pola 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Baik, ini adalah pola. Okey, sebelum dapat pola ni, dia mesti ada rumus ataupun kita kata kesimpulan secara umumnya. Okey, jadi nak membentuk kesimpulan umum tu, okey, daripada contoh yang khusus ni, kita tengok ciri yang sepunya. Okey, kita abaikan bahagian jawapan. Kita tengok ciri yang sepunya dari atas sampai bawah. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, apabila nombornya berbeza, kita jadikan dia N. Okey, nampak tak? Yang sama di sini adalah negatif 1. Jadi, kuasanya negatif 1. Kemudian, N adalah 1, 2, 3, titik, titik, titik. Ini adalah kesimpulan secara umum ataupun kesimpulan induktif. Kita tengok B. Okey, pola 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625. Baik, kita abaikan bahagian jawapan. Okey, dari atas sampai ke bawah kita tengok ciri yang sama. 0.5 kita kekalkan. Okey, yang berbeza adalah kuasanya. Okey, 1, 2, 3, 4 kita jadikan N. N adalah 1, 2, 3, titik, titik, titik. Okay, ini adalah kesimpulannya. Okey, contoh C pula. Okey, kita abaikan bahagian jawapan. Kita tengok ciri yang sepunya adalah 2. Okey, dari atas sampai ke bawah. 0, 1, 2, 3 kita jadikan N. Kemudian ciri yang sama ataupun sepunya tambah 1. N adalah 0, 1, 2, 3, titik, titik. Ataupun 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 pun boleh titik-titik. Okey. D. Abaikan bahagian jawapan. Okey, sekarang di sini kita boleh membentuk kesimpulan secara umum iaitu 3 N kuasa 2 tolak 3. Okey, N adalah 1, 2, 3, titik, titik, titik. Okey, tengok contoh tambahan. Okey, pola diberi negatif 6, negatif 1, 4 dan 9. Okey, kita tak mau yang ini. Jadi kita tengok ciri yang sepunya 5 dalam kurungan adalah N. Okey, tolak 11. N adalah 1, 2, 3. Okey, jika ada tambahan macam ni, jika 89 ialah sebutan ke N, bagi nombor berpola itu, cari nilai N. Macam mana nak cari nilai N? Okey, kita dapat tadi kesimpulan dia 5N tolak 11. Okey, samakan dengan 89. Okey, sekarang kita nak cari N. Kita pindahkan 11 ke sebelah kanan. Okey, 5N sama dengan 100. N akan dapat 20.
Okey. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan penakulan logik? Tengok contoh 23 ataupun dalam buku teks kamu. Okey, Raja menunjukkan pertumbuhan sejenis sel bermula dengan sel A pada hari pertama. 2 sel baru dihasilkan setiap sel akan menghasilkan 2 sel yang lain pada hari seterusnya. Diberi bilangan pertumbuhan sel ialah PT sama dengan 2 kuasa T dengan keadaan T ialah bilangan hari. Okey, ni sel A. Okey, sel A ni berpecah jadi 2 pada hari kedua, hari ketiga jadi 4 dan seterusnya dia akan berkembang. Okey, jadi kita nak cari sel baru pada hari ke-8. Berapa banyak sel tu berkembang? Okey, baik. Macam mana caranya? Okey, kita kena bina kesimpulan secara deduktif. Okey, diberi kat sini, dia nak sel baru ke hari ke-8, maksudnya T sama dengan 8. Kita gantikan masuk dalam persamaan yang diberi pada pada contoh tadi tu. Okey, kita masukkan, gantikan T 8 ke dalam P, T sama dengan 2 kuasa T. Okey, P sama dengan 2 kuasa 8. Kita gantikan tempat T tu dengan 8. Okey, kita akan dapat pada hari ke-8 sebanyak 256 sel akan terbentuk. Okey, B pula. Pada hari ke berapa bilangan sel baru ialah 2048. Okey, kita kena cari PT sama dengan 2048. Kita nak cari T tu. Hari ke berapa T? Okey, jadi kita buat 2 kuasa T sama dengan 2048. Okey, kemudian T adalah 11. Okey, 2 kuasa berapa dapat? 2048. Jadi 2 kuasa 11 dapat 2048. Okey, tengok contoh seterusnya. Ini adalah kereta mainan yang dihasilkan oleh kilang toy pada suatu pagi. Okey, daripada pukul 8 pagi sehingga 11 pagi. Okey, 8 pagi sebanyak 270, 9 pagi 520 kereta, 10 pagi 770, 11 pagi 1020 kereta yang dihasilkan. Baik, bagaimana kita nak membentuk kesimpulan secara induktif? Okey, baik, kita kena bina rumus secara umum. Okey, umum maksudnya induktif lah. Okey, diberi, ini adalah kereta mainan. Baik, daripada sini, nampak tak beza setiap jam adalah 250. Okey, jadi 270 adalah 250 tambah 20. 520 adalah 2 darab 250 tambah 20. Okey, 770 adalah 3 darab dengan 250 tambah 20. Okey, daripada sini kita akan bina kesimpulan secara umum. Okey, macam tadi, macam pola tadi yang cikgu tunjuk tu. Okey, sekarang kita tengok ciri yang sepunya. Okey, nampak tak? Ni 1, 2, 3, 4 akan jadi N. Okey, 250 sama. Kita kekalkan 250. Dan tambah 20. Ataupun kita boleh tulis 250N tambah 20. N sama dengan 1, 2, 3, titik, titik. Okey. Tengok seterusnya, kilang toy beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Okey, 5 hari dalam seminggu. Berapa kereta mainan yang dapat dihasilkan oleh kilang toy pada satu hari? Okey. Waktu operasi dia sebanyak 15 jam sehari dari pukul 7 pagi sampai 10 malam. Okey, jadi N adalah 15. Okey, kita kena ganti N15 ni dalam persamaan yang kita bina tadi tu.
250N tambah 20. Okey, kita ganti N15 ke dalam persamaan ni. Okey, nampak tak? 250 darab dengan 15 tambah 20. Jadi satu hari sebanyak 3,770 kereta dihasilkan. Okey, seterusnya, kilang toy menerima pesanan sebanyak 25,000 kereta mainan. Okey, pesanan ni perlu disiapkan dalam masa seminggu. Okey, adakah kilang toy dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan dalam masa yang ditetapkan? Okey, jika tidak, kita kena cadangkan penyelesaian supaya kilang toy dapat menyiapkan pesanan ni. Okey, sehari dia hasilkan 3,770 kereta mainan. Jadi, kita darab sebanyak 5 sebab 5 hari seminggu, jadi 18,850. Jadi, dia boleh tak siapkan pesanan tu? Tak cukup sebab kurang dari 25,000. Apa yang kita kena buat? Kilang toy tak dapat menyiapkan kereta mainan yang dipesan. Jadi, dia perlu panjangkan waktu operasi kepada 20 jam sehari. Okey, cuba kita tengok. Kalau 250 darab dengan 20 jam tambah 20, kita akan dapat 5,020 kereta mainan sehari. Kita perlu darabkan dengan 5 hari supaya seminggu dia dapat siapkan 25,100 kereta mainan. Okey, contoh tambahan. Okey, rajah ni menunjukkan 3 corak pertama daripada suatu jujukan corak-corak. Okey, ni contoh corak-coraknya. Okey, satu diameter setiap bulatan adalah 20 cm. Jadi, kita nak buat kesimpulan secara umum, iaitu secara aruhan bagi kawasan yang tidak berlorek. Okey, macam mana kita nak buat kesimpulan bagi kawasan yang tak berlorek? Nampak tak kat sini? Okey, luas kawasan tak berlorek ni adalah luas segi 4 ni. Okey, kita tolak dengan luas bulatan ni. Kita dapat yang putih-putih ni, yang tak berlorek ni. Okey. Jadi, luas kawasan tidak berlorek sama dengan panjang darab lebar tolak dengan luas bulatan pi j kuasa 2. Okey, untuk yang pertama ni, corak pertama ni. Okey, diameter dia 20. Jadi, luas dia adalah 20 darab 20 tolak 10 kuasa 2 darab dengan pi. Okey, kita dapat 400 tolak 100 pi. Okey, macam mana dapat 10 ni? Okey, 10 ni adalah jejari bulatan. Nampak tak? Diameter 20. Jejari separuh daripada bulatan. Okey. Okey, corak yang kedua. Okey, panjangnya menjadi 40. Okey, kerana satu bulatan ni diameter dia 20. Dua bulatan 40. Jadi, luasnya 40 darab 40 tolak 20 kuasa 2 pi. Okey, ni adalah luas bulatan kedua. Okey, kita akan dapat 1,600 tolak 400 pi. Okey, yang ketiga pula. Luasnya 60 darab 60 tolak 30 kuasa 2 pi. Ataupun 3,600 tolak 900 pi. Okey, jadi ini adalah kesimpulannya. Kita faktorkan. Okey, yang kedua kita faktorkan akan jadi 2 kuasa 2. Okey, 400 tolak 100 pi. Yang ini pun 3 kuasa 2 darab 400 tolak 100 pi. Okey, dari sini kita buat kesimpulan. Okey, nampak yang ni. Ini adalah N kuasa 2. Kemudian 400. Yang ini tolak 100 pi. Jadi kesimpulannya N kuasa 2 darab 400 tolak 100 pi. N adalah 1, 2, 3, titik, titik, titik. Okey, seterusnya kita nak hitung luas kawasan tidak berlorek untuk corak kelima.
Okey, menggunakan rumus tadi N kuasa 2, 400 tolak 100 pi. Kita gunakan corak kelima, N adalah 5. Kita gantikan ke dalam persamaan. Jadi corak kelima kita dapat 5 kuasa 2 darab 400 tolak 100 pi iaitu 25. Kurungan tu maksudnya darab. Okey, kurungan 400 tolak 100 pi. Okey, macam tu sahaja. Okey, tengok lagi satu contoh. Okey, diberi luas imej dengan faktor skala K ialah K kuasa 2 darab luas objek. Buat satu kesimpulan secara didaksi bagi luas imej. Okey, P prime ataupun imej P dengan faktor skala K sama dengan 2 dan luas objek P ialah 24 unit. Okey, maksudnya kesimpulan secara didaksi, kita dah bagi kat sini rumus dia kat sini. Okey. Luas imej K kuasa 2 darab luas objek. Okey, kita tulis balik. Okey, kemudian kita gantikan K kuasa 2 dengan 2 kuasa 2 sebab diberi kat sini faktor skala 2 darab dengan luas objek 24. Jadi luas imej kita dapat 96. Okey, jadi kesimpulannya adalah luas imej sama dengan 96. Okey. Rajak 6 menunjukkan 5 poligon sekata dan sudut luaran bagi poligon tersebut. Kita nak buat kesimpulan umum secara aruhan bagi mengikuti pola berikut. Okey. Ini adalah contohnya. Okey, macam mana kita nak bentuk rumus secara umum? Maksudnya rumuslah, kesimpulan umum adalah rumus. Jadi macam mana kita nak bentuk rumusnya? Cuba tengok. Macam mana nak cari sudut peluaran bagi segitiga ni? Ingat lagi tak? N tolak 2 darab 180 bahagi dengan 3 untuk dapat sudut pedalaman. Jadi 180 tolak dengan sudut pedalaman, rumusnya kita akan dapat 120. Okey. Segi 4 pun sama. Untuk dapat sudut peluaran 180 tolak dengan ada berapa sisi? 4 sisi. Tolak 2 darab 180 bahagi 4. Maksudnya bahagi 4 sisi. Kita akan dapat sudut di sini 90. Okey, ni adalah poligon. Kalau ada 5 sisi adalah pentagon. Okey, pentagon sama juga 180 tolak dengan 5 tolak 2. Maksudnya 5 sisi tolak 2 darab 180 bahagi 5 dapat sudut pedalaman. Jadi 180 tolak sudut pedalaman. Okey. Yang ini 6 sisi. Okey, bila 6 sisi adalah heksagon. Heksagon sama juga 6 sisi tolak 2 darab 180 bahagi 6 dapat sudut pedalaman. 180 tolak dengan sudut pedalaman kita dapat sudut peluaran. Okey, jadi ini adalah poligon yang kita tak tahu berapa sisi. Jadi bila kita tak tahu berapa sisi, kita gunakan N. Okey, 180 tolak N tolak 2 darab 180 bahagi N. Jadi kesimpulannya, okey, kita ambil kesimpulan yang akhir tadi. Tapi ni belum lengkap. Okey, kita kena bagi kesimpulan dalam bentuk yang paling mudah. Okey, jadi kita kena simplify ataupun permudahkan dia. Okey, untuk selesaikan pecahan ni, kita kena N darab dengan 180. Okey, tolak. 180 ni darab dengan N, darab dengan 2, darab masuk. Kita dapat yang ini bahagi N. Okey, kemudian kita kembangkan. Negatif darab masuk. Jadi, kita akan dapat 180N tolak 180N tambah 360.
Jadi, kesimpulan akhirnya adalah 360 per N. N adalah 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi, setakat ini dahulu penerangan cikgu. Okey, cikgu harap kamu dapat memahami apa yang cikgu tunjukkan. Sekian. Terima kasih. Berjumpa lagi di dalam pelajaran yang seterusnya.